Reformasi. Sabar Tuan Penasihat. Reformasi atau reformasi, ikuti kupasan saya Nabiah Hamid dalam Too Much Information mengenai setahun pentadbiran Kerajaan Madani pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Tanggal 23 November lalu, genaplah setahun pentadbiran Kerajaan Perpaduan yang diketuai Anwar Ibrahim. Apa yang dah berlaku dan apa yang berbangkit sepanjang setahun ini? Sudah pastinya, siapa saja yang memerintah tak kira BN, PN, PH ke, kos sara hidup merupakan isu utama yang berbangkit. Kos sara hidup, kenaikan harga barang dan inflasi. Isu ini mempengaruhi setiap rakyat Malaysia dalam kehidupan seharian mereka. Kerajaan berdepan dengan pelbagai cabaran untuk membantu rakyat, termasuk memperkenalkan beberapa dasar untuk meringankan beban rakyat. Antaranya, siapa ingat? Menu Rahmah. Waktu awal-awal pentadbiran kerajaan, kecoh sebenarnya tentang satu set menu Rahmah yang serendah RM5. Makanan mampu milik untuk semua rakyat. Waktu tu banyak juga pengusaha macam Maidin, restoran-restoran dan juga banyak juga peniaga yang menyokong usaha ini. Orang kata macam semangat baru nak jalankan tanggungjawab sosial membantu rakyat. Jadi bila Cik Rahmah ni dah diperkenalkan, banyaklah nama seumpamanya. Lebih kurang nama-nama macam program Payung Rahmah. Semula yang merahmah ni membantu mengurangkan kos sara hidup masyarakat B40 dan golongan miskin tegar. Majlis Tindakan Sara Hidup Negara juga ditubuhkan untuk mengenal pasti isu dan cabaran berkaitan dengan kos sara hidup. Apakah perubahan ketara yang dilakukan kerajaan untuk rakyat Malaysia? Menurut penganalisis politik daripada UIAM, Dr. Tunku Muhammad Mokhtar, kejayaan Anwar dalam mengekalkan kerajaan perpaduan adalah luar biasa. Siapa sangka musuh tradisi UMNO DAP. Kalau dulu daripada sejak awal memang dah bergaduh, sekarang boleh tinggal sebumbung. Tetapi katanya, walaupun dapat kekalkan perpaduan, Anwar sebenarnya sukar nak buat reformasi mendadak kerana dikekang oleh sekutunya. Yelah, ada banyak sangat kepala kan. Biasalah tu. Susah sebenarnya nak buat apa yang dijanjikan Pakatan Harapan sebelum pilihan raya. Pensyarah Universiti Teknologi Malaysia UTM, Dr. Mazlan Ali pula berkata, kerajaan perpaduan ni sebenarnya bila dah tukar kerajaan, dia dah memberi harapan kepada rakyat ke arah pemulihan ekonomi dan kestabilan politik negara. Antara pencapaian ialah pembawaan nama Malaysia ke arah ekonomi yang lebih jelas, menarik komitmen pelaburan asing, mempromosikan Malaysia di peringkat antarabangsa dan menyediakan bajet tahunan yang semakin mampan. Baik, kita cakap pasal setahun kerajaan memerintah. Kalau sebelum ni kita pernah berhadapan dengan sejarah tukar Perdana Menteri banyak kali. Waktu tu media turun naik istana. Sampaikan yang di Pertuan Agong kita Sultan Abdullah pernah berkata bahawa dia sahaja ada 4 menteri ya. Perdana Menteri 4. Ini adalah pertama kali dalam sejarah. Daripada Dr. Mahathir, daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin, daripada Ismail Sabri dan sekarang Anwar Ibrahim. Alhamdulillah masih kekal, tak ada tukar-tukar lagi. Kalau dulu time PN, kecoh, sokong sana, sokong sini. Pentadbiran Anwar menunjukkan kestabilan parlimen yang lebih kukuh berbanding kerajaan terdahulu. Lagi-lagi pula, bila baru-baru ini 4 MP bersatu pula umum sokong Anwar tanpa paksaan. Jadi, hal ini mengurangkan kebimbangan kemungkinan berlaku lagi keruntuhan dalam kerajaan. Dengan sokongan 4 ahli parlimen bersatu, Anwar kini mendapat sokongan 151 ahli parlimen. Isu reformasi sering diutarakan terutamanya pembangkang dalam sidang parlimen. Tak kurang juga NGO yang mengkritik pentadbiran Anwar yang dikatakan, dah memerintah lambatnya reformasi nak jalan, lambatnya, perlahannya, orang kata begitulah. Contohnya macam kritikan Badan Pemantau Pilihan Raya Bersih. Sebelum ni ada jugalah laporan mengatakan Bersih ni meluahkan rasa kecewa atas kegagalan pentadbiran Anwar Ibrahim untuk melaksanakan beberapa perkara asas dalam 100 hari berkuasa. Contohnya macam penerusan peruntukan tabung pembangunan perwakilan kepada wakil rakyat pembangkang walaupun ia wujud dalam manifesto PH dan BN sebelum ni. Perkara lain yang belum dilaksanakan macam penyelidikan parlimen dalam pelantikan pegawai utama pentadbiran awam, termasuklah
pengasingan kuasa eksekutif macam pelantikan pegawai negara, ahli Suruhanjaya Pilihan Raya dan juga Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Isu pelantikan ni sampai diorang berdemo lah dekat parlimen nak menggesa untuk kerajaan mengasingkan kuasa eksekutif katanya. Okey, apa lagi? Kalau dulu janji nak bentang pindaan perlembagaan untuk hadkan tempoh pelantikan PM selama 10 tahun, sekarang krik-krik sikit. Okey, tapi dalam masa 100 hari sebenarnya kerajaan juga dipuji NGO bersih. Contohnya lah, sesi soal jawab Perdana Menteri PMQ di Dewan Rakyat. Rasanya julung kali diadakan sebab zaman Najib, zaman Muhyiddin. Okay. No comment. Banyak perkara yang terpaksa dihadapi oleh kerajaan perpaduan sepanjang tahun ini, termasuklah kejatuhan ringgit yang semakin lemah dan pembangkang yang bermusuhan. Isu peningkatan ekonomi dan harga barang sememangnya sentiasa menjadi perbualan rakyat mahupun netizen. Yelah, kecoh. Telur tak cukup lah. Ayam naik harga lah. Beras naik berlambung. Tetapi sekarang, secara beransur, hari ini telah diselesaikan pihak berkuasa. Apa yang menguntungkan rakyat sepanjang tahun ini? Sudah pastinya jumlah bantuan tunai seperti STR yang ditingkatkan untuk golongan B40. Sebenarnya banyaklah dasar yang diluluskan dan beri manfaat kepada rakyat. Insentif peningkatan bantuan tunai, belanjawan pro rakyat, perkhidmatan internet pun turun harga, subsidi pula ditambah. Begitu. Belanjawan pro rakyat 2024 yang melibatkan peruntukan terbesar dalam sejarah Malaysia adalah langkah berani memperuntukkan subsidi yang besar untuk kesejahteraan rakyat dan pada masa sama merangsang kitaran kewangan dalam ekonomi domestik. Itu dia sedikit sebanyak mengenai apa yang berlaku sepanjang setahun Anwar Ibrahim memerintah negara. Apa-apa pun kita sebagai rakyat Malaysia bukan hanya menunggu, bukan hanya meminta, tetapi memikirkan juga cara bagaimana untuk membantu meningkatkan pembangunan negara. Ketemu lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum.